Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kerana kita dapat bersama-sama lagi untuk kita bangun bersahur pada hari yang kedua dan kita boleh bersembahyang subuh dan seterusnya bersama-sama berzikir dan juga berada untuk sama-sama hadir dalam slot kuliah subuh secara online. Dan syabas dan tahniah diucapkan kepada ahli kuasa pengurusan Masjid Lama Mata Badak yang menganjurkan kuliah di bulan Ramadan ini secara online, live dalam page ataupun Facebooknya. Baik, insya-Allah dalam kesempatan tazkirah ataupun kuliah subuh pada pagi ini, saya akan berkongsi beberapa pengajaran daripada buku Afat ala Tariq, Wabak Sepanjang Jalan, karangan Dr. As-Said Muhammad Nuh, iaitu berkait dengan sebab-sebab kepada berlakunya keciciran ataupun futur ataupun lemahnya kita dalam melakukan amal ibadah. Dan di sini saya petik 3 perkara sahaja dalam kesempatan kuliah subuh pada pagi ini, iaitu yang boleh menjadikan antara kita cuai, disebut sebagai ifrat dalam bahasa Arab dia, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 56, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Agar sesuatu jiwa tidak mengatakan alangkah menyesalnya aku atas segala apa yang telah aku lalaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, iaitu ifrat, kecuaian dan kelalaian dalam melakukan amalan-amalan harian kita, khususnya dalam konteks kita hari ininya dalam bulan Ramadan. Ada 3 perkara yang kita nak kongsi. Ada banyak tapi kita petik 3 je untuk kuliah subuh pagi ni, iaitu yang boleh menjadikan kita cuai, leka dan lalai dengan amalan-amalan harian kita. Yang pertama ialah apabila kita melupakan nilai nikmat dan kesan daripada nikmat. Itu yang pertama. Yang boleh menjadikan kita cuai, kita lalai, leka daripada melakukan amalan-amalan harian kita ialah apabila kita lupa tentang kedudukan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Firman Allah dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentu sekali kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita, lalu kita hanya akan menghargai nikmat itu ketika nikmat itu telah tiada. Sebab itu kadang-kadang yang menjadikan kita leka sebab kita lupa nikmat tersebut. Dan bila ia sudah berlalu, barulah kita terasa-rasa akan nikmat itu. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu muda kamu sebelum waktu tua. Wa sihhataka qabla saqamik. Waktu sihat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kamu kaya sebelum kamu miskin. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu kamu lapang sebelum kamu sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Dan waktu kamu hidup sebelum kamu mati. 5 keadaan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat muda. Yang sering manusia lupa. Kenapa manusia meleka-lekakan ibadat? Kerana mereka lupa bahawa muda itu adalah suatu nikmat. Lalu mereka menangguh-nangguhkan amalan. Dan mereka menyangka bila tua baru nak bermula beramal. Maka akhirnya bila mereka sedar-sedar, waktu tua itu mereka tak boleh lagi nak buat banyak amal sebagaimana sepatutnya orang yang sehat segar waktu muda. Kemudian begitulah juga orang yang sehat. Sehat adalah satu nikmat. Bila ditimpa dengan suatu penyakit,
barulah kita rasa penting ataupun beruntungnya waktu sihat. Sekarang ni waktu wabak, ramai orang kena sakit. Orang lain yang kena sakit, sampai orang-orang sihat pun tak boleh nak bergerak ke mana, ke sana, kemari dan sebagainya. Maka, bayangkan, sebelum ini bila tidak ada wabak, waktu sihat, maka manusia tak memperbanyakkan peluang-peluang yang ada untuk buat kebaikan. Kan pergerakan mereka ke hulu ke hilir tak dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Lalu bila berlaku kekangan seperti ini, baru mereka rasa amal yang mereka boleh buat terbatas hanya apa yang ada dalam rumah sahaja. Kan amal-amal kebaikan nak buat di luar, tak banyak dah amalan kebaikan keluar yang mereka boleh buat. Nikmat sehat yang manusia lupa. Begitulah juga nikmat kaya sebelum miskin. Kan? Mungkin ada sebahagian daripada kita yang sebelum ini berbelanja, tidak berjimat, tidak menyimpan. Lalu bila kena waktu tak boleh bekerja dan sebagainya, maka merasai susahnya waktu bila tak boleh bekerja, tak ada duit dan sebagainya. Kan? Begitulah juga nikmat kelapangan sebelum waktu kita sibuk. Kan? Kita secara sedar ataupun tidak, bila kita berada dalam PKP ni, dalam pergerakan kawalan kawalan pergerakan ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita satu nikmat di celah-celah musibah. Kan? Apa dia nikmat itu? Nikmat lapang. Sebelum ni kita bergaduh, kalau kita kerja, cari masa nak cuti. Bilalah boleh ada masa cuti? Kalau yang bekerja pejabat dan sebagainya. Bilalah nak cuti? Habis cuti tahunan kita ambil. Tunggu Sabtu Ahad tak sabar nak cuti. Sekarang ni sebahagiannya berterusan cuti. Dulu kata kalau ada cuti seronoknya. Sekarang dah cuti. Cuma cuti tak boleh nak berjalan. Kan? Tapi adalah banyak masa lapang. Mungkin ada orang menangguh-nangguhkan untuk dia untuk membaca Al-Quran kerana sibuk, membaca buku-buku kerana sibuk, nak mengulang kaji kitab-kitab kerana sibuk, kan? Nak berselawat pun 100 kali tak sempat, sibuk. Nak beristighfar pun tak sempat, sibuk. Maka Allah kurniakan kelapangan pada kita. Tambah lagi dalam bulan Ramadan ini tak kerja pula. Kelapangan yang Allah kurniakan ini ada satu nikmat. Jangan sampai bila lapang dah hilang, nanti keadaan dah balik semula seperti asal, kita disibukkan pula dengan kerja, dengan tanggungjawab yang lain. Kita rasa menyesal pula, tak manfaatkan 5 minggu dah. Kita bercuti, yang kita tak manfaatkan dengan menambah baik dari sudut peribadi kita, dari sudut amalan kita, dari sudut ilmu kita dan sebagainya. Begitulah juga, kita sekarang ni masih dikurniakan oleh Allah kehidupan. Nikmat hidup, jangan kita merasa menyesal bila kita sudah pun mati, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang berkait dengan orang-orang yang menyesal kerana ifrat, kerana dia tafrid. Antaqula nafsu dia hasrata, alakah rugi menyesalnya, ala ma farrattu, atas apa yang aku cuaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu mereka hidup. Itu yang pertama. Yang boleh menjadikan kita cuai dan leka ialah kita tidak memahami dan menghayati nilai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka, bagaimana cara kita nak ubati dia? Kita hargai setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Nikmat muda, nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat hidup, nikmat kaya yang Allah bagi itu, maka syukurilah nikmat tersebut. Kalau kita bersyukur, Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kamu bersyukur, nescaya akan aku tambahkan bagi kamu akan nikmatku. Allah akan tambahkan nikmat. Kan? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kepada aku ingat kamu. Di antara tuntutan syukur itu, ingat Allah. Melakukan kewajipan kita kepada Allah. Lalu Allah akan ingat kepada kita, dan bersyukurlah, dan janganlah kamu kufur, tidak bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, di antara sebab kelekaan dan kecuaian kita di dalam melakukan amalan-amalan harian kita, ialah apabila kita melupakan akan kedudukan dan kepentingan amalan-amalan itu kepada diri kita. Antara sebab kenapa orang cuai dan leka dalam melakukan amalan-amalan, khususnya amalan-amalan harian, kerana dia lupa dan leka ataupun dia tidak menghayati akan fadilat, fadail, kelebihan-kelebihan, hikmah-hikmah
segala amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah itu kepada manusia. Kita tak sedar sebenarnya. Kalau kita ambil secara umum, amalan ni Allah sebut di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, ni secara umum dulu amal soleh. Tak kira apa pun amal soleh. Sedangkan daripada kalangan orang lelaki atau orang perempuan, sedangkan dia beriman, maka apa dia yang Allah janjikan sebagai fadilat, sebagai hikmah daripada amal soleh itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka nescaya akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Allah akan beri kita kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dari segi rezekinya, dari segi sehatnya, dari segi kebaikannya, dari segi nikmatnya, Allah akan kurniakan apabila kita beramal dengan amal yang saleh. Dan di hari akhirat, falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balaskan kepada mereka dengan yang terlebih baik. Di dunia Allah janji dah kehidupan yang baik, ke akhirat Allah janji pula akan bagi dan balas dengan kedudukan, dengan pahala, dengan balasan yang terlebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Itu secara umum. Maknanya amal soleh ni bila kita buat, yang ni disebut sebagai maqasidus syariah. Tujuan kepada syarak. Mesti ada. Segala perkara yang Allah suruh kepada kita dalam dunia ini, mestilah ada hikmah dia. Ada limaslahatil ibad. Ada perkara yang baik, kepentingan, keuntungan dia kepada hamba-hamba dia. Maka sebab itu, kadang-kadang kita tidak menghayati kedudukan amalan tersebut. Kita tak menghayati keuntungan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh sebagai contoh. Kita leka. Sebab apa? Sedangkan Nabi sebut 2 rakaat sebelum subuh ini sembahyang sunat akan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita tak ingat fadilat waktu kita baca, waktu kita sembahyang. Bila kita sembahyang, kita tak rasa kelebihan sembahyang. Kelebihan sembahyang ni, ulama karang buku, tulis, berjilid-jilid, sama ada dari sudut rukun fardu, termasuk juga khasyiat, hikmah dan fadilat ataupun asrar salat, rahsia-rahsia salat. Rahsia ketika qiyam, rahsia ketika, apakah rahsia kebaikan dia takbiratul ihram, angkat tangan, apa dia rahsia ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita lupa pula apa fadilat surah Al-Fatihah dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab kelebihan-kelebihan Al-Quran. Kita boleh baca kelebihan membaca surah Al-Fatihah, kelebihan membaca surah-surah di dalam Al-Quran, kelebihan pula perbuatan rukuk, kelebihan pula perbuatan sujud, kelebihan doa iftitah, kelebihan bacaan ketika rukuk, kelebihan bacaan ketika sujud dan sebagainya. Begitulah bila kita baca maghfirat pula lepas subuh. Fadilat baca ayat kursi, fadilat pula baca ayat-ayat wirid daripada surah Al-Baqarah, yang kalau kita baca waktu pagi Allah lindungi kita sampai petang, kalau kita baca waktu petang Allah lindungi kita sampai pagi. Ayat kursi Allah jaga kita daripada gangguan syaitan. Kita baca istighfar, kita lupa istighfar itu memurahkan rezeki kita. Istighfar ini kalau Allah sebut dalam surah Hud kepada umat Nabi Hud, minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah, Allah akan turunkan kepada kamu hujan yang lebat, yakni rezeki, dan Allah SWT akan memberikan kuwatan ala kuwatikum, kekuatan di atas kekuatan. Itu kelebihan-kelebihan. Termasuk bila kita berselawat, man salla alaiya marrah sallallahu alaihi biha asyarah, berselawat sekali, maka Allah berselawat 10 kali ke atas kita. Kalau kita berselawat pada Nabi sekali, Allah selawat 10 kali. Bayang kalau kita selawat 100 kali. 1000 kali Allah berselawat pada kita. Dan selawat Allah ini adalah kebaikan seluruhnya. Barakah, nikmat, segala kebaikan yang kita dapat. Yang kesemuanya itu sepatut menjadi suntikan motivasi kepada kita. Bahawa setiap amalan, setiap pergerakan, sembahyang contohnya, baik untuk fizikal kita, baik untuk roh kita, baik untuk emosi kita, baik untuk akal kita. Kalau kita baca ayat, insan khuliqa halu'a, idza massaru syarru jazu'a, illa, ayat ini Allah sebut orang manusia ni sifat dia keluh kesah, berduka cita, illal musallin, kecuali orang-orang yang solat. Solat baik untuk emosi, solat baik untuk roh, solat baik untuk fizikal, rokoknya, sujudnya, berdirinya. Kalau sehari kita semayang itu berapa rakaat?
campur pula dengan sembahyang sunat, campur pula dengan sembahyang sunat tarawih, dahlah kita diet makan siang hari. Kan, ia boleh baik untuk kesihatan, memberi kesan pemakanan 80%. Riadah pula dengan sembahyang fardunya, sembahyang sunatnya, sembahyang duhanya, kemudian sambung pula dengan sembahyang tarawih. Banyak mana rakaat kita buat, kesemuanya himpunan untuk memberi kesihatan kepada fizikal kita, kepada jasad kita. Begitulah juga fadilat amalan-amalan yang lain. Baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, istighfar, salawat dan sebagainya. Kesemua amalan-amalan ini ada kelebihan dia untuk diri kita, untuk roh kita, untuk perasaan kita, untuk kesihatan kita, kan, untuk kesemua kebaikan kepada diri kita daripada amal. Tapi bila kita lupa akan kelebihan amalan-amalan tadi, kita tak menghayatinya ataupun kita tak tahu kerana kita tak baca hadis-hadis Nabi, tak baca Riyadhus Salihin, tak baca buku fadilat berkait dengan kelebihan amalan-amalan, maka kita mencuaikan tentang kebaikan amalan tersebut dan kita mencuaikan kesan daripada meninggalkan akan amalan kebaikan tersebut. Yang baik. Allah beri jaminan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati jadi tenang bila kita berzikir. Kan? Dan banyak lagi lah kelebihan amalan-amalan tersebut. Dan yang ketiganya ialah yang terakhir, yang menjadikan kita cuai, yang menjadikan kita leka, yang menjadikan kita lalai daripada menambah amal ibadah harian, ialah apa dia? Apabila kita pudarnya penghayatan kita, persepsi kita mengenai kedudukan pahala daripada amalan yang kita buat. Tadi fadilat dia, dari sudut hikmah dia, dari sudut asrar, rahsia-rahsia ibadah, kelebihan-kelebihan setiap ibadat yang kita buat. Satu lagi yang orang lupa, leka, yang orang tak sedar, yang orang jarang ingat, yang menjadikan orang tak beri perhatian, menjadikan akhirnya dia tidak bermotivasi untuk melakukan ibadat. Apa dia? Iaitu kedudukan pahala. Pahala-pahala ni seumpama duit. Kan? Cuma dia bernilai tak kat dunia. Macam kita pergi luar negara, duit luar negara, bawa mari ke Malaysia, maka tak bernilai, tak boleh nak beli kat Malaysia. Tetapi kalau pergi ke tempat dia, duit itu bernilai. Samalah. Pahala-pahala ni duit di hari akhirat esok. Di dunia ni mungkinlah kita tak nampak nilai dia. Tapi cuba kita bayangkan, kalaulah sekiranya kita nampak nilai dia dan dia masuk dalam buku simpanan kita, buku catatan amal kita. Buku catatan amal kita ni macam akaun bank kita. Kan? Bayangkan sekejap, kita baca, kita bersahur tadi, masuk duit dalam akaun kita. Sebab kita bangun bersahur dapat pahala katalah. Buka-buka, dapat WhatsApp, dapat SMS, masuk ada orang BI RM50. Bersahur dapat RM50. Kita semayang tahajud pula, tengok-tengok ada orang BI RM100. Lepas tu kita semayang sunat 2 rakaat pula sebelum subuh. Yang Nabi sebut lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tengok-tengok ada 1,000 masuk. Semayang subuh pula, ada pula orang masuk RM1,000 contohnya. Dalam akaun kita. Lepas tu kita berzikir pula, tasbih, tahmid, takbir. Masuk tengok-tengok ada pula RM300 pula. Lepas tu kita baca maksurat, zikir-zikir yang khusus pula, yang baik pula. Tengok-tengok cukup pula, masuk pula lagi berapa ratus ringgit. Kalaulah kita dapat tengok akaun tersebut berjalan, setiap amalan yang kita buat. Ni duduk dalam majlis ilmu pula. Siap-siap lepas majlis ilmu, tengok-tengok dalam akaun, masuk pula. Kemudian nanti kita sembahyang duha pula. Baca Quran, tadarus Al-Quran. Tengok buka dalam akaun, buku catatan amal kita, hari ni sahaja mungkin beribu-ribu duit masuk. Kalau kita menghayatinya seperti itu. Kan, sukanya bila tengok duit masuk dalam akaun kita. Sukanya tengok pahala dimasukkan ke dalam akaun buku catatan amal akhirat kita. Yang mana bila kita tengok itu, kita akan jadi kaya raya di hari akhirat esok. Menjadikan kita layak untuk masuk syurga. Menjadikan kita layak untuk dapat istana dalam syurga. Dapat makan minum yang mewah dalam syurga dengan sebab kaya raya. Kerana apa? Kerana simpanan bekal, kan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Takwa ni ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah perkara ketiga yang menjadi perkara yang sangat penting kepada kita dalam kita melakukan amalan. Dan saya dimaklumkan
kuliah ni lebih kurang dalam 20 minit. Kita dah mula 6.30 tadi. Dan ni tepat, saya tengok jam ni lebih kurang 6.50. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita bermuhasabah bersama-sama, kecuaian kita dalam melakukan amal ibadat ialah kerana kita tak merasai besarnya makna nikmat Allah kepada kita, nikmat lapang, nikmat sebagainya. Yang kedua, kerana kita tidak menghayati kelebihan setiap amalan-amalan yang kita buat itu dari segi keuntungan dia untuk dunia dan akhirat kita. Kalau untuk dunia, untuk kesihatan kita, untuk roh kita, untuk emosi, untuk kebaikan hidup, rezeki kita, dan kita tidak menghayati kedudukan pahala yang sebenarnya sedang menghimpun bekal simpanan untuk masa depan kita yang sebenar, iaitu hari akhirat. Jadi itulah sahaja kita tangguh dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.